Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh pegawai jawatan kuasa Masjid Al-I'tisam, Taman TTDI Jaya, guru-guru, para pemimpin masyarakat, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita melunaskan tanggungjawab di atas perintah dan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas saja kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan begitu juga sebagaimana syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita, tetapkan hati kita, mudah-mudahan dibekalkan istiqamah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini di atas jalan iman dan Islam. Nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kedua-dua nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa sayajzillahu syakirin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebaik-baik balasan kepada golongan ataupun orang-orang yang bersyukur, iaitulah orang yang bersyukur di atas nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi maksud, katakanlah wahai Muhammad, begitu juga kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah inilah jalanku, jalan iman dan jalan Islam, aku dan orang-orang yang menurutku, iaitulah pengikut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia, ad'u ila Allah, umumnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, iaitulah dengan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang nyata di atas dasar ilmu yang datangnya juga daripada dasar Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, dan aku, dan berdasarkan bukti yang nyata, dan aku menegaskan, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, sucinya Allah Subhanahu wa taala daripada segala i'tikad yang lain dan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah aku daripada golongan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan sama-sama kongsikan sebagaimana yang disebut oleh pengerusi majlis tadi, apa yang akan dibacakan oleh imam ketika mana solat tarawih sebentar lagi. Iaitulah kita akan bertadabbur ayat-ayat daripada surah Al-A'raf. InsyaAllah kita usahakan daripada ayat ke-58 sehinggalah kepada ayat 84 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ke-57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyitin
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memberi maksud, dan Allah lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita, iaitulah berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, iaitulah rahmat yang dimaksudkan sebagaimana hujan yang sedang turun kepada kita pada ketika ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, iaitulah daerah yang tandus yang dimaksudkan daerah yang kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab angin itu pelbagai macam buah-buahan. Daripada angin Allah Subhanahu wa taala menolak awan yang mendung. Daripada awan yang mendung yang semakin lama semakin gelap, semakin gelap, semakin dekat, semakin berat mendekati bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tiupkan melalui angin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke bumi yang kering kontang. Kemudiannya turunlah hujan, dan Allah taala daripada angin tadi Allah taala hidupkan bumi yang gersang tadi dengan tumbuh-tumbuhan, termasuklah buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, sebagaimana setelah mana hari kematian manusia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala selepas kematian manusia daripada atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup yang bernyawa sudah pasti akan menemui mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan semula. Bumi yang kering kontang juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada satu masa nanti tumbuh-tumbuhan ataupun pokok buah-buahan Allah taala tumbuhkan. Apatah lagi manusia yang Allah taala pernah jadikan manusia ini hanya daripada campuran air mani yang akhirnya menjadi manusia sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata. Akhirnya Allah Ta'ala matikan mereka, hancur lebur di dalam tanah. Tetapi sampai satu masa nanti selepas daripada hari kiamat, Allah Ta'ala akan hidupkan semula, bangkit sebagaimana bangkitnya tumbuh-tumbuhan, pokok buah-buahan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanah yang baik, seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-57 dan 58 ini mengambil sebagaimana yang dibacakan, mungkin telah dibacakan oleh penceramah sebelum ini, berkenaan dengan ayat yang disebutkan dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahawa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah sebagai pengendali, pemutus, pengatur kepada segala makhluk yang diciptakan olehnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat ke-57, Allah mengingatkan bahawasanya dialah yang maha memberikan rezeki dan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, sebagaimana yang diceritakan dalam banyak ayat. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yursilur riyahi nusyra. Dalam kiraat yang lainnya membacakan sebagai nusyra, dan banyak kiraat membacakan sebagai busyra.
Jangan pelik. Sebab apa? Al-Quran yang dicatatkan, yang datang pada kita resam Utsmani adalah Al-Quran yang telah lengkap dicatatkan oleh para sahabat, Saidina Utsman dan sahabat yang lain, dicatatkan dengan titik yang sempurna, dicatatkan dengan baris yang sempurna. Tetapi pada qiraat ataupun bacaan yang lain, mereka mencatatkan dengan bacaan yang lain. Sebab tu ada yang membacakan qiraatnya nusyra, memberi makna yang sama juga. Memberi makna nusyra itu adalah pembawa kepada berita gembira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an yursila riyaha mubasysyirat, di dalam surah Ar-Rum. Ayat yang sama, memberi makna yang sama. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membawakan angin sebagai pembawa berita gembira. Daripada angin, datang angin, kita tahu dah, kita dapat rasakan, tengok awan, tengok di atas langit, bahawasanya hujan akan turun. Allah Ta'ala akan datangkan berita gembira. Maka sebab itu disebut hujan di dalam ayat juga memberi maksud sebagai hujan rahmat. Rahmat yang disebutkan adalah ditafsirkan oleh para ulama sebagai hujan. Hujan yang membawa rahmat, yang memberikan kepada kita rahmat dan juga rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, baina yaday rahmatih. Itulah yang dimaksudkan dengan sebelum datangnya rahmat, sebelum datangnya hujan, Allah Taala datangkan angin. Sebelum datangnya, di antara hujan itu datangnya angin sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban thaqala, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, iaitu awan yang mengandungi banyaknya air, sehinggalah benar-benar berat dan dekat awan tadi ke atas muka bumi dalam keadaan hitam yang pekat, yang akhirnya akan ditiup oleh angin awan tersebut sampai ke satu tempat yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat rahmat padanya. Kadang-kadang awan dekat atas kita, belum tentu turun hujan di tempat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, suqnahu li baladin mayyit, dan kemudiannya kami halau ke suatu daerah yang tandus. Daerah yang tandus sebagaimana yang disebutkan tadi, daerah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Sebagaimana yang disebutkan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, yang kita bacakan di dalam surah Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang maha besar, iaitulah bagi mereka adalah bumi yang mati, kemudian kami hidupkan semula bumi itu. Ini yang kita baca dalam surah Yasin tiap-tiap kali malam Jumaat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 57 tadi, fa akhrajna bihi min kulli thamarati kadzalika nukhrijul mauta, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang tandus yang gersang ini setelah kematiannya. Kalau dekat negara kita iklim khatulistiwa, tetapi sebagaimana di tanah Arab, di tanah-tanah di negara barat dan sebagainya, iklim di sana Allah Ta'ala datangkan pelbagai bentuk musimnya. Ada musim yang kering kontang, ada musim yang subur. Musim bunga disebutkan, musim buah-buahan pun mengikut pelbagai bentuk musim. Yang kadang-kala tanah bumi tersebut kering kontang, akhirnya Allah Ta'ala datangkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pelbagai bentuk tumbuh-tumbuhan, sebagaimana Mesir satu ketika dulu, kawasan-kawasan di padang pasir di semenanjung Sinai yang bersempadan dengan Israel, bersempadan dengan Palestin, memang kering kontang. Takdir Allah Subhanahu wa taala di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada tahun 2012
sewaktu pemerintahan Dr. Ahmad Mursi pada ketika itu, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala mereka menemui padang-padang pasir yang di bawahnya terdapat air, yang hari ini juga mereka telah bangunkan kawasan padang pasir itu dengan tumbuh-tumbuhan. Cuma tersekat jugalah. Sebab apa? Jalan menuju ke Semenanjung Sinai di sebelah Arish ataupun yang menuju kepada sempadan Rafah ini ditutup. Jadi tak dapat banyaklah juga hasil bumi Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada rakyat Mesir. Tapi boleh dapat kita lihat di Semenanjung Sinai di sebelah utara yang bersempadan dengan Arab Saudi ataupun bersempadan juga dengan Jordan dan juga Israel. Di situ dapat dilihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala naikkan tumbuh-tumbuhan yang mereka bangunkan di sana, ladang-ladang zaitun. Ladang-ladang zaitun. Kalau dulu zaitun ni terkenal kalau di Mesir datang daripada bumi Siwa. Siwa ni bersempadan dengan bumi Libya. Di sebelah ujung sana. Terbalik di sebelah sini pula Allah Ta'ala takdirkan dengan kuasanya bumi yang padang pasir kering kontang dinaikkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah kita manusia yang Allah Ta'ala jadikan akan mati dan akan dibangkitkan semula pada satu hari nanti. Allah menurunkan air dari langit membanjiri bumi selama 40 hari selepas daripada hari kiamat. Selepas daripada kematian manusia, Allah Ta'ala akan matikan semua manusia pada hari kiamat. Dan selepas itu mengambil tempoh 40 tahun. Selepas 40 tahun bumi ini dimatikan, Allah Ta'ala akan turunkan hujan dalam tempoh 40 hari. 40 hari daripada selepas itu, selepas daripada kiamat 40 tahun, 40 hari turun hujan. Selepas daripada itu manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan ibarat tumbuh-tumbuhan tadi, pokok-pokok buah-buahan tadi selepas daripada hari kiamat. Tumbuhlah jasad manusia daripada kuburnya seperti biji tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam tanah. Makna seperti ini cukup banyak sekiranya kita lihat dalam Al-Quran. La'allakum tazakkarun. Allah Ta'ala peringatkan banyak-banyak dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala hidupkan tumbuh-tumbuhan di tanah gersang ini. Mudah-mudahan moga-moga orang-orang yang bersyukur ini mereka berfikir akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya, ayat ke-58, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik, tanamannya subur dengan seizin Allah. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Akan tetapi tanaman yang tidak subur, tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana, tumbuh ibarat hidup segan mati tak mahu. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana yang dimaksudkan, tanah yang subur Allah Ta'ala hidupkan padanya tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, tetapi tidak pada tanah-tanah yang gersang, tidak pada tanah-tanah yang tidak dihujani dengan air, tak boleh tadah air, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Abbas mengenai ayat ke-58 ini. Hal ini merupakan perumpamaan yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Sebagaimana ini selepas daripada kematian. Ketika mana hari kematian juga boleh kita perlihatkan bagaimana keadaan kematian orang beriman berbanding dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang kufur, menolak agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang beriman matinya dalam keadaan tersenyum, gembira apabila rohnya dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga keadaan selepas daripada hari kiamat. Sebagaimana yang disebut, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda,
perumpamaan terhadap apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadaku dalam hal ilmu dan petunjuk, iaitu bagaikan hujan lebat yang turun ke bumi. Maka ada tanah yang subur yang dapat menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumput yang banyak. Ada juga tanah yang gundul yang dapat menahan air sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat daripadanya, daripada air tersebut. Sehingga mereka dapat minum, memberi minum haiwan, menyiram tanaman dan mengairi sawah. Dan ada juga tanah yang berupa tanah datar, tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah datar. Demikian itulah perumpamaan orang yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan berguna baginya apa yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ia mengetahui, maka dia akan mengajarkannya. Beza di antara orang yang bersyukur mendapat ajaran yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur ibarat tanah datar, dia tidak menadah apa-apa dan tidak memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga perumpamaan bagi orang yang tidak mengangkat kepalanya, memberikan perhatian kepadaku, iaitulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mahu menerima petunjuk Allah yang diturunkannya kepadaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan perumpamaan di antara orang beriman dan tidak beriman pada ayat 50 dan 57 dan 58. Ayat 59 sehingga ayat ke-62 menceritakan tentang kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan di dalam ayat sehingga ayat 84 ini menceritakan tentang keadaan kaum-kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan menceritakan sedikit sebanyak tentang keadaan manhaj dakwah para nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-59, 60, 61 dan 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansaha lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan kisah Nabi Adam alaihi salam pada awal surah Al-A'raf. Ayat yang ke-59 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, iaitulah sebagaimana yang diceritakan kisah Nabi Adam pada awal A'raf. Pada kali ini Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam yang juga disebutkan sebagai Nabi yang pertama selepas daripada diturunkan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya telah kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, sebagaimana diutuskan nabi-nabi kepada setiap umat. Walaqad ba'asna likulli ummatin rasula. Sesungguhnya telah kami utuskan para rasul kepada setiap kaum, setiap umat. Wa minhum man hadallah. Sebahagian daripada mereka berhak memperoleh hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga disebutkan juga walaupun didatangkan para nabi yang membawa hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kaum, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Akan tetapi ada juga sebahagian daripada mereka itu berhak mendapat jalan yang sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ego dan sombong. Mari kita lihat sebagaimana yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Dalam dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, kepada umat baginda,
Nabi Nuh mengingatkan, wahai kaumku, beribadahlah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali janganlah kamu sembah Tuhan yang lain yang tidak berhak disembah bagimu selain daripada Allah. Sesungguhnya kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, iaitulah pada hari kiamat. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka-pemuka daripada kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana samalah ketika mana zaman ini, begitulah yang berlaku ketika mana zaman nabi-nabi yang terdahulu. Orang yang membawa kepada jalan kebenaran dilihat orang yang membawa kepada kesesatan. Sebagaimana yang disebutkan, pemuka-pemuka ini iaitulah para bangsawan, al-mala dinamakan para bangsawan ataupun pembesar-pembesar di antara kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Sesungguhnya kami memandangku berada dalam kesesatan yang nyata, iaitulah sebagaimana mereka merasakan bahawa seruan Nabi Nuh alaihi salam yang menyeru supaya mereka meninggalkan peribadatan, ibadah mereka yang menyembah berhala yang telah datang sebagai warisan daripada nenek moyang mereka itu adalah yang benar berbanding dengan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Demikian itulah orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir memandang orang-orang yang baik berada di dalam kesesatan. Sebagaimana yang kita bacakan di dalam surah yang lain, surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka apabila melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Begitu juga sebagaimana orang-orang yang kufur, orang-orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mentertawakan, menganjing, mengejek-ejek orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yadhakun, ketawa sehingga terbahak-bahak. Wa idza marru bihim yataghamarun. Begitulah juga orang-orang kafir, orang-orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, bila mana mereka berjalan bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan saling mengenyitkan mata-mata mereka sebagai tanda mereka mengeling dan juga mencemuh orang-orang yang beriman dan mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, qala ya qaumi laisa bi dalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan daripada Allah, daripada Tuhan semesta alam. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam memberitahu kepada umatnya bahawa dia bukanlah orang yang membawa kepada kesesatan sebagaimana yang didakwa, tetapi dia telah menyampaikan bahawasanya dialah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu, qad khalat min qablihir rusul. Nabi Nuh selepas daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Hud selepas daripada Nabi Adam dan Nabi Nuh, Nabi Muhammad selepas daripada 24 rasul yang terdahulu, semuanya membawa risalah yang sama untuk membawa manusia ani abudullah, membawa manusia beribadah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk kesesatan yang nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan juga sebagaimana yang diingatkan kepada Nabi Nuh kepada umatnya, ayyuhan nas. Hadis ini disebut hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bersama dengan para sahabat di padang Arafah, berhimpun di padang Arafah. Nabi menyebut, ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian umatku, sungguh kalian akan ditanya mengenai diriku,
maka apakah yang hendak kalian katakan nanti? Maka jawab mereka, qalu nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasta. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ila as-sama' wa yankasuha alaihim wa yaqulu Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Para sahabat menjawab kepada baginda Nabi SAW, kami bersaksi bahawa engkau wahai Muhammad telah menyampaikan, telah melaksanakan dan telah menasihati kami. Setelah itu Rasulullah SAW mengangkat jari telunjuknya dan menunjukkan ke langit, lalu ditunjukkan ke arah sahabat seraya Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah apa yang dikatakan oleh umat yang memperakui tentang kerasulan baginda Nabi SAW. Disambung lagi pada ayat 63 dan 64 berkenaan dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Au ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu faanjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa awraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Sadaqallahul azim. Dan apakah kamu tidak percaya dan berasa hairan, berasa takjub bahawa datang kepada kamu peringatan daripada Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kamu sendiri, daripada kalangan kaum kamu sendiri, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa nak pelik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Datangkan orang yang boleh membawa menjadi perantaraan di antara Allah dan juga kepada umat masing-masing. Maka mereka mendustakan juga Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang buta mata hati mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya juga sebagaimana yang disebut oleh Nabi Adam AS yang mengingatkan kepada anaknya, bahawasanya manusia ini dijadikan untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya mereka tetap tidak mempercayai. Bahkan diperingatkan Nabi Nuh AS kepada kaumnya supaya tidak merasa pelik dan hairan ke atas utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada kalangan kaum sendiri untuk memberi peringatan. Dan itulah tanda rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana adanya orang yang datang untuk memberikan peringatan kepada manusia daripada kelalaian dan juga daripada kegelapan kepada cahaya nur Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang terhad ini insya-Allah kita akan bacakan dulu makna secara sekali imbas, dan saya akan berikan sedikit ulasan berkenaan dengan ayat. Ayat yang ke-65 sehingga ayat ke-69 menceritakan tentang kaum Ad, iaitulah kaum Nabi Hud alaihi salam, yang juga datangnya daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan kepada kaum Ad saudara mereka, iaitulah Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang layak disembah bagimu selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka kafir daripada kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat terhadap apa yang terpercaya bagimu.
apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa datang kepadamu peringatan daripada Tuhanmu yang dibawa oleh lelaki di antara kamu untuk memberi peringatan kepadamu, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu dapat mendapat keberuntungan daripada Allah. Kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah saki baki. Kaum Nabi Hud alaihi salam adalah saki baki daripada kaum Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka selamat bersama di dalam bahtera, dan lahirlah daripada kalangan mereka anak pinak yang akhirnya mereka didatangkan kepada kelompok golongan mereka ini pula Nabi Hud alaihi salam. Akhirnya mereka juga yang tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihi salam, mereka juga dihumban ke dalam ditiup dengan angin taufan. Allah Taala bagi azab dengan tiupan angin taufan yang sangat dahsyat, dan Allah Taala hanya menyelamatkan orang-orang golongan yang beriman, sebagaimana Allah Taala hanya menyelamatkan golongan yang beriman daripada kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sesudahnya kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Nabi Hud alaihi salam yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini tubuh badan yang tinggi, sasa dan kuat. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka lebih daripada kaum-kaum lain, yang mana mereka ni disebut banyak membina menara-menara di antara bumi Hijaz dan bumi Syam. Di antara bumi Hijaz dan bumi Syam. Begitu juga dengan kaum selepas daripada itu adalah kaum Nabi Saleh. Selepas daripada kaum Nabi Hud, datang pula kaum Nabi Saleh, yang juga datang mereka ini adalah keturunan saki baki daripada keturunan yang umat Nabi Hud alaihi salam yang tidak dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut, dicerita di dalam ayat 73 sehinggalah ayat ke-78 yang menceritakan tentang keadaan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Hud kaum dia bina menara. Nabi Saleh datang daripada kaum yang sama, tapi dah tak minat bina menara, mereka pula minat untuk membina ciptaan mereka, rekaan batu-batu di bukit-bukit batu, bukit bukau. Begitulah juga keadaan kaum nabi-nabi yang selepas itu, yang Allah Ta'ala hanya selamatkan sebahagian mereka yang beriman sahaja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat daripada ayat daripada ayat 50, daripada ayat 56, 57 dan 58 sehinggalah kepada ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan yang sama, susunan ayat yang lebih kurang sama pada bunga ataupun makra' ini. Allah Taala menceritakan tentang keadaan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu, yang mana kita boleh melihat di situ bagaimana metod ataupun manhaj dakwah para nabi yang terdahulu. Keutamaannya adalah untuk membawa manusia melalui bersama di atas jalan akidah yang sahih. Tidak ada pun, walaupun mereka nabi-nabi terdahulu juga berhadapan dengan para pembesar yang zalim, pembesar yang tidak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak minta wahai Firaun engkau turun sekarang, tidak, tetapi menyampaikan dakwah itu mengajak kepada tauhid Allah taala. Tauhid dulu, bawa kepada akidah yang benar dulu, barulah memberikan dakwah dengan manhajnya sama. Dakwah ada bentuk peringatan yang keras, ada berbentuk peringatan yang lembut. Manhaj ataupun metodnya sama. Ada secara keras, ada secara lembut. Bagi peringatan bahawasanya kalau tak ikut, azab Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam umat kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam.
sampailah mereka ni begitu sombong dan ego, tidak mahu mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam, sampai sanggup mereka berkata dengan bongkaknya, kalau betul jalan kamu betul, minta azab daripada Tuhan kamu kepada kami. Yang akhirnya kaum Nabi Nuh ditenggelamkan, kaum Nabi Hud mereka ini ditiup dengan angin taufan. Kemudiannya kaum Nabi Saleh mereka ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala pun sama juga, diberikan dalam bentuk gempa bumi. Allah Taala angkat terpelanting seorang demi seorang. Sebagaimana hari kiamat manusia akan terpelanting, seluruh muka bumi, seluruh yang Allah Taala cipta ni semua akan hancur. Tapi untuk kaum Nabi Saleh alaihi salam, Allah Taala azabkan mereka. Hanya turun kiamat itu ibarat kiamat pada tempat mereka. Manusia terpelanting seorang-seorang, terpelanting naik ke atas langit dan jatuh ke atas bumi. Bumi dalam keadaan kepala mereka tercabut daripada anggota badan. Betapa seksanya Allah Ta'ala bagi di atas muka bumi. Dan kemudiannya diceritakan tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang kita kenal tentang cara mereka yang hidup secara homoseksual. Hari ini pun ada juga. Begitu juga mereka ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dekat atas muka bumi lagi. Bahkan mereka juga akan diazab Allah Subhanahu wa taala ketika mana hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa saya kira cukuplah dulu sekadar itu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ayat-ayat ini, makra ini menceritakan tentang keadaan Nabi yang terdahulu. Begitu jugalah keadaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan kepada kita mukjizat Al-Quran yang sangat agung, yang sepatutnya menjadi jalan petunjuk kepada kita sepanjang kehidupan kita yang mesti kita ikutkan. Terutamanya kita kena banyakkan membaca Al-Quran ini dan mentadaburnya supaya kita memahami dan dapat mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, terutamanya di dalam bulan yang mulia ini, bulan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang sangat-sangat mulia ini, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dan dapat sama-sama kita sampaikan kepada yang lain. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.